أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا. اللهم إنا نسألك العلم النافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم. اللهم آمين. اللهم آمين. Muslimin muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, pertamanya kita bersyukur kepada Allah. Pada malam ini kita dapat meneruskan perbincangan kita daripada kitab Mastikah Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis-hadis yang dikumpul yang menjadi pengajaran dalam kehidupan seharian kita sebagai muslim yang beriman kepada Allah dan beriman dengan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada malam ini kita masuk kepada bab yang kedua, ya, muka surat 26. Wajib berpegang teguh kepada kitabullah dan mengikut jalan pimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah Subhanahu wa taala, maksudnya, dan hendaklah kamu sekalian berpegang teguh kepada kitab Allah, Al-Quran, ataupun dalam ayat Qurannya, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, ila akhir ayat, atau kama qala ila akhir ayat. Sadaqallahul azim. Kemudian disebut lagi oleh pengarang, dia menakalkan surah Al-Hash ayat yang ke-7, iaitulah artinya, dan apa jua suruhan yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kamu, maka ambillah akan dia serta amalkan. Dan apa jua yang dilarang, apa jua yang dilarangnya, kamu melakukannya, maka patuhilah larangannya. Kalau ikut ayatnya ialah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Tuan-tuan dan puan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan dua ayat yang dibawa oleh pengarang dalam kitab ni, ya, itulah muka surat 26, ya, bab yang kedua. Dia menjelaskan kepada kita yang pertama supaya berpegang teguh kepada kitabullah, berpegang teguh dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, supaya ayat yang kedua, supaya kita orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kita ambil apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dan amalkannya, dan dalam masa yang sama meninggalkan apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang ketiga, sambungan, ya, kepada bab yang kedua ini, an Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, kitabullah azza wa jalla huwa hablullah, man ittaba'ahu kana 'alal huda
wa man tarakahu kana ala dhalalatin, rawahu Muslim atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Daripada Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu katanya bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Kitabullah azza wa jalla ialah tali Allah, yakni sebab yang membawa kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sesiapa yang menurutnya beradalah ia dalam hidayah petunjuk yang sebenar-benarnya, dan sebaliknya sesiapa yang meninggalkannya beradalah ia dalam kesesatan. Hadis riwayat Imam Muslim. Tuan-tuan puan dikasihi oleh Allah, hadis ini menjelaskan kepada kita bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan Kitabullah, iaitulah Al-Quran, ya, merupakan hablullah, ya. Hablun ni apa tuan-tuan? Tali Allah, ya. Maksudnya ialah bahawa apabila seseorang itu berpegang dengan tali Allah, ikatan Allah Subhanahu wa taala, maka sebab yang boleh membawa kepada rahmat, mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga manittaba'ahu, siapa yang ikut dia, petunjuk dia, kana 'alal huda, dia adalah berada dalam hidayah petunjuk. Dan waman tarakahu, siapa yang meninggalkan Quran tadi, kitab Allah Ta'ala tadi, maka kana ala dhalalatin, dia berada dalam kesesatan. Baik, kita cuba tengok apa huraian ataupun apa yang cuba nak diketengahkan oleh pengarang. Hadis yang ketiga ini mengandungi yang pertama, Kitabullah ialah jalan perhubungan seseorang dengan Allah. Jalan perhubungan seseorang dengan Allah. Yang kedua, nasib seseorang bergantung kepada mengikut atau tidaknya akan Kitabullah. Jadi kata yang pertama, nak menjelaskan dalam hadis ini, Al-Quran itu adalah jalan perhubungan seseorang manusia dengan Tuhannya, ya, berhubung dengan Allah. Sebab tu dia panggil hablullah. Dan yang kedua, nasib seorang, baik ke buruk ke, bergantung kepada sejauh mana dia mengikut atau tindakan apa yang diperintahkan oleh kitab Allah Azza wa Jalla. Dia berkait rapat. Gagal dunia, gagal akhirat, lebih-lebih lagi akhirat, dia bergantung rapat dengan apa yang dia ikut ataupun sejauh mana dia meninggalkan apa yang dilarang oleh Al-Quran itu sendiri. Huraiannya, pertama, Kitabullah Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pencipta alam seluruhnya dan pencipta manusia khasnya. Manusia tidaklah seperti keadaan kayu dan batu, dan tidaklah seperti keadaan haiwan-haiwan yang lain. Tetapi manusia adalah sejenis makhluk yang kejadiannya tersusun dari jasmani dan rohani, serta berkeadaan dengan sifat-sifat istimewa berbanding dengan makhluk-makhluk yang lain. Oleh itu, maka tak patut manusia hanya tinggal manusia, tak lebih daripada itu. Bahkan wajiblah ada perhubungannya dengan Allah penciptanya. Maka jalan perhubungan seseorang dengan Allah itu
tidak lain melainkan Al-Quranul Karim. Dalam Al-Quran ada keterangan-keterangan, ada tunjuk ajar untuk seseorang mencapai keselamatan. Ada yang berupa suruhan, ada yang berupa larangan, sama ada dalam bahagian ibadat mahupun dalam bahagian-bahagian bidang-bidang kehidupan yang wajib dipatuhi, di mana seseorang itu berada dalam zaman mana ia hidup hingga hari kiamat. Jadi Al-Quran ni ialah kitab yang ada padanya semua perkara. Sebab tu dia kata Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan manusia ni bukan sekadar manusia. Tidak seperti batu yang tidak ditaklif, yang tidak diberi tanggungjawab. Tidak seperti kayu, tidak seperti pokok. Tapi bila sebut manusia, bukan seperti makhluk lain. Sebab tu dia kata bila sebut saja manusia, maka dia mestilah wajib disebut oleh pengarang di sini kata, maka wajiblah ada hubungannya dengan penciptanya. Jadi apa dia? Iaitulah Al-Quran. Apabila dia melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah dalam Al-Quran, maka dia ada hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila dia meninggalkan Al-Quranul Karim, Kitabullah, maka dia tidak ada hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu dia kata dalam Al-Quran ada keterangan-keterangan, ada penjelasan-penjelasan, ada tunjuk ajar manusia nak capai keselamatan dunia mahupun akhirat. Di mana tuan-tuan? Dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran ada yang berupa suruhan. Seperti apa? Sembahyang, zakat, amar ma'ruf, nahi munkar. Itu suruhan. Ya. Ada berupa larangan. Jangan buat dosa, jangan tipu orang, jangan zalim orang, jangan ambil hak orang, jangan mendekati zina, jangan berzina, jangan mencuri. Antara sebut dalam Quran. Wala taqrabuz zina, jangan zina, menghampiri zina. Wala ta'kulu amwalal yatim, jangan makan harta anak-anak yatim. Makan harta-harta yang tidak halal, yang bukan hak kamu, itu larangan. Sama ada dalam bahagian berkait dengan soal ibadat, suruhan, larangan berkait soal-soal ibadat, ataupun dalam bidang-bidang kehidupan. Kehidupan ni banyak tuan-tuan. Kalau ibadat ni hubungan khusus dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, sembahyang, ya, zikir, baca Quran secara khusus, puasa, haji. Tapi dalam masa yang sama, Quran ni juga ada bidang-bidang kehidupan yang diterangkan dalam Al-Quran, ya, yang wajib dipatuhi, di mana seorang itu berada di mana sekalipun, zaman mana sekalipun kena ikut. Sama ada berkait dengan ibadat, sama ada berkait dengan kehidupan, kena ikut belaka. Bukan hak ada zaman Nabi tak ada dah ni, tak. Sebab tu ditulis dalam kitab ni, di zaman mana, di mana sekalipun. Bukan dalam masjid je kena buat baik, luar masjid kena buat baik, ya. Bukan di zaman Rasulullah saja kena ikut Quran, sekarang pun kena ikut Quran. Zaman teknologi, zaman kurun yang keberapa canggih macam mana sekalipun ilmu yang ada pada teknologi manusia, kena ikut. Hinggalah dia kata, hujung itu dia kata, hingga kepada hari kiamat. Jadi Quran ni dia cerita semua. Ada soal diri, ada soal keluarga, ada soal ibadat, hubungan dengan manusia, hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, suasana aman, suasana perang, disebut dalam Al-Quran. Hatta sembahyang disebut dalam Al-Quran. Sembahyang jemaah ketika perang pun dicerita dalam Al-Quran. Nak cerita Islam sangat menekankan soalan ibadat secara berjamaah, sembahyang khususnya. Lebih-lebih lagi ketika aman. Dalam perang pun ada sembahyang
cara sembahyang berjamaah. Jadi sebab itulah tuan-tuan, Quran mengajar kita supaya apa? Ikut. Berkait dengan diri, berkait dengan harta, berkait dengan masa, berkait dengan umur muda, berkait dengan tua, berkait dengan kehidupan, berkait dengan soal pendidikan, berkait dengan disebut wali, orang yang menjadi pelindung, orang yang menguruskan, orang yang mentadbir, semua dalam Quran. Sebab tu kita baca Quran tuan-tuan, dituntut kepada kita bukan sekadar ambil berkat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diajar para sahabat tilawatul Quran, baca Quran. Rasulullah ambil daripada Jibril alaihi salam. Nak baca Quran macam mana? Jibril ajar baginda Nabi. Jibril ambil daripada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah Taala ajar Jibril baca Quran, Jibril ajar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baca Quran. Dan dalam Al-Quran itu bukan sekadar tilawahnya sahaja, tetapi mempelajari isi kandungannya. Sebab tu Nabi sebut dalam ayat ini, ya, apa yang disuruh oleh Quran, maka orang itu akan mendapat hidayah petunjuk. Ya. Manittaba'ahu kana ala huda. Siapa yang ikut Quran ni dalam hidayah petunjuk. Dan sebaliknya, wa man tarakahu kana ala dhalalah, kata Rasulullah. Siapa yang tak ikut dia, maka dia sesat. Rasulullah beritahu jelas, orang ikut Quran dapat petunjuk, orang tak ikut Quran sesat. Mudah je. Jadi masalah sekarang, isu apa kita timbul sekarang ni? Masyarakat ke, ekonomi ke, soal politik ke, soal pergaulan ke, rumah tangga ke, keluarga ke, kemasyarakatan ke, nak jadi comel ikut Quran. Quran kata apa di sudut pergaulan? Jaga pandangan. Contohlah, ya, Quran cerita apa tentang hubungan manusia sesama manusia? Jangan berpecah. Quran ajar apa kepada kita soal bila orang buat dosa, hukum. Zina ada dosanya, ada hukumannya. Ya. Orang yang mengambil benda-benda yang haram ada hukumannya. Quran ajar dah. Orang curi, apa hukumnya? Quran ajar dah. Jadi bila tak ikut ajaran ini, kita akan sesat. Tak sesat masalah. Sebab tu renung balik ayat Quran, tengok balik hukum hakam dalam Al-Quran. Tuan-tuan, tidak ada satu buku yang sehebat Al-Quran. Buku-buku lain yang ada di muka bumi hari ini, kalau cerita tentang geologi, dia tak cerita dah bab sejarah. Cerita bab sejarah, tak cerita dah benda-benda berkait dengan soal-soal kemasyarakatan. Buku undang-undang hari ini tak cerita dah bab hubungan sama manusia, tapi Quran semua benda kat situ. Allahu Akbar. Tapi bila kita jahil tentang Quran, kita tak baca Quran dengan sebenar-benarnya, hanya ambil berkat, tak kaji, tak gali isi kandungan Al-Quran, maka kita rasa dunia kita ni sempit. Jadi sebab tu Nabi kata, orang ikut Quran, manittaba'ahu kana 'alal huda, kata Rasulullah. Orang yang ikut dia, maka dia akan dapat petunjuk. Dan wa man tarakahu, orang yang meninggalkan Al-Quran, kana 'ala dhalalah, maka dia akan sesat. Jadi kita nak berjaya dunia, nak berjaya akhirat, Quran. Sebab tu kita perhati bangsa-bangsa ataupun manusia di timur, di barat, zaman mana sekalipun, dia hebat macam mana sekalipun tamadun dia, tapi kalau tidak ada iman, tak ada ajaran Al-Quran pada dia, dia akan runtuh juga. Dia bangunlah dari sudut pembangunannya, kemanusiaannya runtuh. Apa berlaku di barat, apa berlaku dalam sejarah Rom, Farsi. Tu baca sejarah Rom, dia boleh jual. Kalau tak ada piti, keluarga dia pun boleh jual, mak ayah dia pun boleh jual. Itu tidak ada. Sedangkan Al-Quran datang letakkan manusia perempuan ni sangat bernilai. Maruah perempuan dalam agama ni sangat hebat. Tidak ada dalam ajaran yang sebelum ini. Ya. Jadi itu yang pertama. Jadi kitab Al-Quran ni dia beri petunjuk
Dan ada larangan, ada suruhan, siapa yang ikut dapat petunjuk, siapa yang tak ikut dia akan disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya Al-Quran itu disifatkan dengan tali Allah. Sebab itu Quran disebut sebagai tali, sebagai pengikat, ikatan Allah yang teguh kukuh. Sesiapa yang pegang dengannya, sesiapa yang berpegang dengannya, selamatlah dia. Dan sesiapa yang mencuaikannya, binasalah dia. Sebab tu dia kata orang pegang Quran, dia hablullah, ikatan dia kuat. Kalau dia tak pegang dengan Quran, maka dia tidak ada ikatan. Jadi Nabi bagi tahu dah kepada kita, Quran ni, kitabullah ini ialah wa hablullah, dia tali Allah. Sebab apa? Sebab dia mengikat, kuat. Orang yang berpegang dengannya tidak akan sesat dan tidak akan binasa dunia dan akhirat. Baik. Kedua, nasib seseorang dalam alam kehidupan. Perkara nasib sentiasa dipersoalkan oleh setiap orang dalam setiap manusia, lebih-lebih lagi dalam zaman sains dan teknologi ini. Mereka berusaha, mereka bertindak dengan tujuan membaiki dan membela nasibnya. Dia kata bila cerita soal nasib, baik ke buruk ke, itulah yang menjadi persoalan hari ini. Orang nak baik semua, ya, dan duduk maknanya masing-masing duk cari kebaikan. Lebih lagi sekarang ni dia kata zaman sains dan teknologi. Memang zaman canggih dah, macam-macam benda ada sekarang ni. Manusia ni berusaha, manusia ni buat berbagai-bagai keadaan, cari ilmu-ilmu baru, teroka ilmu-ilmu baru. Macam saya sebut minggu lepas, buat R&D, Research and Development, buat kajian. Ya, sebab apa? Hidup biar berkualiti. Kita hidup, tanya orang tua kita yang hidup zaman 50-an kalau masih ada, tak sama hidup dengan 70-an, 60-an tak sama 80-an, 80-an tak sama dah tahun 2000 ke atas ni. Berubah sama, makin comel. Tengok kenderaan dulu macam mana, sekarang macam mana. Tak. Jadi benda tu berubah. Masing-masing cari kelebihan, berusaha, buat kajian macam-macam nak cari kelebihan. Jadi alam ni dia sentiasa menjadi tempat manusia sama ada nasib baik ataupun sebaliknya, dan manusia berusaha supaya dia letak diri di tempat yang terbaik. Tetapi walau bagaimanapun, nasib yang mereka maksudkan itu tidak lebih daripada nasib dalam kehidupan dunia saja. Dunia jangan duk sibuk hari ni, kata pengarang. Nasib baik, nasib juru, comel, dok comel. Orang menilai dari kacamata dunia semata-mata. Katalah dia buat contoh, ya, tentang senang ataupun susah, atau lain-lain lagi, semuanya setakat dalam dunia dengan tidak memandang kepada akhirat. Alam kesudahan masing-masing dan semuanya mengikut ukuran lahir semata-mata dengan tidak memandang kepada nilaian akhlak dan peri kemanusiaan. Maka dengan sebab itulah dalam berusaha untuk membaiki dan membela nasib, kerap kali berlaku pencerobohan terhadap nasib orang lain, atau menyentuh maruah diri sendiri atau diri orang lain. Jadi kata manusia ni, bila cerita nak baik, nasib comel, nak cari benda-benda baik, dia biasa tidak pergi jauh, setakat dunia je. Nak juruh diri dia ni setakat dunia je. Sedangkan hidup ni ada ayat yang menyatakan, Quran mengajar kita wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat tu lebih baik dan lebih kekal. Tapi ramai orang hari ni dia fikir dunia. Dunia sudah, yang penting gomo dulu, halal haram nombor 2. Itu banyak berlaku. Learning akhirat nombor 2. Jadi nilaian manusia hanya ukuran zahir, dengan tidak memandang kepada nilai apa? Soal akhlak, hak orang ke, sifat kemanusiaan ke, tipu ke. Macam sekarang ni orang cari dunia.
Dia cari semata-mata, tak kira halal ke haram. Kalau dia cari duit, dia tak kisah dah monopoli hak orang ke, zalim hak orang ke, dia tak kisah. Yang penting aku boleh. Macam sistem kapitalis hari ni, dia kaut sebanyak yang mungkin, dia tak kisah orang lain. Islam tidak begitu. Sebab tu dalam Islam haram monopoli satu benda dalam perniagaan. Tak boleh kontrol. Dia bagi ruang pada orang lain untuk berniaga, bagi ruang pada lain untuk mengawal barang-barang itu supaya apa? Tidak menzalimi hak orang lain. Sebab itulah dia kata, apabila orang tu kerap kali nak bela nasib dia, dia usaha macam-macam, kadang-kadang berlaku pencerobohan nasib orang lain. Dia tak kisah orang lain. Orang boleh makan ke, tak boleh makan ke, orang tutup kedai ke, tak tutup kedai, yang penting aku percaya. Islam tidak mengajar begitu. Sebab itu dalam dunia ni kita kena wujud apa? Kerjasama. Kita kena nilai hak orang. Jangan fikir kita seorang. Islam mengajar kita, hatta kalau kita nak buat rumah, nak sama rumah sekalipun, disebut dalam hadis, jangan mengganggu udara ataupun angin yang kena pada rumah jiran. Sampai begitu dia lihat. Tanah-tanah kita, rumah-rumah kita, piti-piti kita, tapi tak boleh kalau mengganggu jiran. Maknanya walaupun kita nak selesa, kena fikir orang. Ya? Walaupun kita nak senang, kena fikir orang. Itu maknanya dari sudut roh bagaimana Islam mengajar kita kena jaga. Sebab itulah bagaimana seorang Muslim dianggap Muslim yang tidak baik apabila dia kenyang seorang, jiran dia lapar. Dia bukan fikir diri dia, tapi kita tengok juga orang lain. Ya, sebab tu Nabi kata, wallahi la yu'min, demi Allah tidak beriman. Nabi ulang lagi kali kedua, wallahi la yu'min, demi Allah tidak beriman. Nabi ulang lagi kali ketiga, wallahi la yu'min, demi Allah tidak beriman. Orang yang yu'zi jiraniha, orang yang menyakiti jiran tetangganya. Makna hidup kita selesa, seronok, kita boleh buat apa saja dalam rumah kita. Tak, Nabi kata kalau mengganggu jiran kamu, hukumnya haram. Padahal jiran ikut dia lah rumah dia. Kita rumah kita, cara apa? Tak. Dalam Islam itu dia panggil akhlak. Tak boleh ganggu orang. Apatah lagi kalau ambil barang orang, apatah lagi kalau mengambil benda-benda yang memang hak orang, melanggari akhlak. Sebab tu tak boleh kita zalim kat orang, kita buat benda-benda yang tidak sepatutnya, yang diharam oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi tak boleh kita ambil hak orang ya, zalim hak orang, salah guna kuasa, tak boleh. Hari ni orang sebut salah guna kuasa, rasuah sana, rasuah. Islam aja lama dah benda ni. Lama dah Islam aja. Salah guna kuasa. Ya. Kedudukan yang ada pada kita jangan disalah guna kuasa. Sebab itulah Nabi kata orang yang ada kuasa, dia adalah khadam, dia adalah orang yang menjadi khadam kepada orang bawahannya. Orang yang diberi amanah kuasa, dia adalah khadam. Ya, itu. Jadi orang yang diberi amanah kuasa kena faham benda ni. Dia kena ingat dia naik itu disebabkan orang bawah. Maka dia kena servis, dia kena khidmat kepada orang bawahannya. Tak kira lah dia siapa, dia pemerintah ke, dia ada pangkat ke, apa sahaja yang ada pada dia, dia mesti khidmat. Dan dia kena jaga rakyat dia, orang bawahan dia, bukan sekadar beri material kebendaan semata-mata, tapi iman rakyat dia kena jaga, akhlak rakyat dia kena jaga. Sebab tu dia tak boleh ambil kesempatan dengan rakyat, meniaga dengan rakyat tak boleh. Hukumnya haram di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab rakyat ataupun orang bawahan itulah amanah daripada Allah yang mesti dijaga. Baik. Jadi sebab itu dia kata, dalam kita nak bela nasib kita, jangan ambil hak orang. Ya.
dalam kita nak bela nasib kita, jangan mengkhianati hak orang. Sebab tu disebut dia dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang mengambil tanah manusia walaupun sejengkal, bukan hak dia, tanah. Orang Melayu kita ni banyak sangat sensitif dengan tanah. Tak, bergolok, bergocoh dengan tanah kadang-kadang, pesaka. Bukan hak dia, bukan tanah pesaka, hak orang tinggal, mak ayah dia tinggal. Ambil juga misal dengan jalan yang tidak diradai oleh Allah, bukan hak dia, maka di hari akhirat akan dikalungkan pada tengkok dia. Allahu Akbar. Sikit je ambil. Jadi sebab itu jangan buat mudah hak orang. Ya, jangan kita sebut tak apa, dunia ni kita ambil dulu, akhirat kira lain. Tak, jangan buat mudah. Na'udzubillah min zalik. Baik. Kemudian dikata apa lagi, sambung ke surat 28 ya. Adapun nasib yang dimaksudkan oleh agama ialah nasib yang meliputi kehidupan dunia dan akhirat. Ya, sama je. Bila sebut Islam ni nasib baik ke nasib buruk ke dalam agama ni ialah meliputi berkait dengan dunia, berkait dengan akhirat. Sebab tu doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berilah dunia kami ni baik, akhirat kami ni baik, jauh daripada api neraka. Orang mukmin dia doa dunia akhirat. Orang kafir dunia je. Jadi dalam agama disebut nasib baik ke buruk ke dunia akhirat. Sedang manusia yang fikirannya sendiri hanya dapat mengetahui perkara jasmani dalam dunia ini, itu pun kadarnya sangat terbatas. Padahal hakikat manusia bukanlah jasmani saja, bahkan jasmani dan rohani sama. Maka manusia walaupun seberapa bijak fikiran mereka, tak dapat mengetahui dengan sahnya perkara rohani itu, lebih-lebih lagi perkara alam akhirat. Jadi manusia ni macam mana hebat pun zahir dia, jasmani dia, fizikal dia tidak boleh mengetahui yang lebih daripada itu. Sebab kita, komponen kita dalam badan kita ada dua, kita sendiri ada dua unsur, satu jasmani, satu rohani. Jasmani comel, rohani kita dah erok, dalaman kita tak kuat, iman kita, ketakwaan kita, rohani kita, hubungan dengan Allah tak bagus, hubungan dengan Allah jauh. Walaupun rohani kita comel, maka di sisi Allah bukan manusia yang baik. Sebab tu mukmin dia kata tengok dua benda, zahir, batin, rohani, jasmani. Ya. Dan dia kata dilihat dalam dua perkara ini, itulah kesihatan yang sebenarnya. Sebab tu orang yang hanya kejar nasib dunia, nak cari baik dunia, dia kejar jasmani je. Rupa parah dia, minum makan minum dia, rumah tangga dia, pakaian dia, dalaman dia tak cara. Tengok penyakit zahir saja, tapi penyakit hati dia tak cara. Tapi dalam Islam, zahir kena jaga, dalaman juga kena jaga. Sebab tu dia kata, bila sebut nasib baik, nasib buruk, Islam melihat dalam dan luar, zahir dan batin. Sebab itu manusia hari ini tenat. Sebab apa? Semua duk tengok zahir saja, nilaian zahir. Kaya, senang, beres. Pangkat tinggi, pangkat besar, ada jawatan, oh bagus. Biar hati tak juruh pun, biar penuh dengan hasad dengki pun, biar penuh dengan perkara-perkara yang tidak yakin, tidak ada tawakal kepada Allah. Yang penting dia kaya, senang, juruh, dia sudut zahir. Islam tidak menilai. Sebab tu Nabi SAW dia kata, at-taqwa hahuna, taqwa ni di sini, dia tunjuk dada dia. Nabi sebut dalam hadis, innallaha la yanzuru ila suwarikum, Tuhan tak pandang rupa paras kamu. Mu siapa? Ada kedudukan, ada jawatan, harta banyak, keturunan hebat, orang sebut belaka, Tuhan tak pandang. Jasad kamu, rupa paras kamu, comel ke, segak ke, sehat ke, tak. Walakin yanzuru ila qulubikum, kata Rasulullah. Allah Ta'ala pandang kepada hati-hati kamu. Maksud apa tuan-tuan? Dalaman kita. Sebab tu disyariatkan kepada kita adanya istighfar. Nak baiki hati.
ditunjukkan kepada kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adanya taubat. Nak baiki hati tuan-tuan. Hari ni orang sibuk nak baiki penyakit zahir je. Penyakit hak doktor boleh check. Ada penyakit hak doktor tak boleh check. Tak nampak. Penyakit apa tuan-tuan? Hasad, tamak, dengki, apa lagi? Dipanggil amradul qulub, penyakit-penyakit hati. Dan orang tak cara penyakit hati lah ni. Satu penyakit yang sangat bahaya, yang bila ada pada seseorang manusia dalamannya, apa kata Rasulullah? Penyakit ini akan memakan amal solehnya. Apa dia tuan-tuan? Hasad. Allah, orang ada penyakit hasad, habis amal soleh. Sembahyang bang dia habis, puasa dia habis, zakat dia habis, pahala pergi belajar habis kalau ada penyakit hasad. Nabi sebut apa? Seperti mana api dia makan kayu api, habis. Kayu api ni tuan-tuan, kalau dia bakar di ujung tunggu tu sampai kesuk habis. 2 hari 3 hari, kalau balak tu dia dengar ya habis. Begitulah hasad memakan amal soleh. Na'udzubillah. Tapi orang tak cara. Ini bahaya penyakit dia. Dengan yang demikian, syak dah ke? Sikit ke tak? Sikit ke dah? Satu sikit ke? Dengan yang demikian, maka untuk membaiki nasib dan mencapai kebahagiaan dunia akhirat, wajiblah seorang itu menurut ajaran kitabullah, iaitu Al-Quran, dan menjauhkan diri daripada segala larangannya. Itu dia ajar kepada kita. Jadi kita disebut nasib baik, nasib buruk, dunia dan akhirat, zahir dan batin kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatkan kita daripada penyakit-penyakit yang membahayakan dunia dan akhirat kita, dan insya-Allah terpelihara hati kita daripada penyakit-penyakit dilarang, dan insya-Allah memasukkan kita di kalangan orang yang boleh berpegang dengan tali Allah Al-Quran dan mendapat hidayah petunjuk dan dijauhkan daripada kesesatan. Allahumma amin, Allahumma amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Illa alladziina amanu wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.